Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyambung PDPR Sains tahun 2. Okey, hari ini kita masih lagi dalam tajuk campuran. Okey, minggu lepas kita dah belajar bagaimana cara untuk mengasingkan campuran. Jadi hari ini kita akan belajar apakah bahan yang boleh larut dan bahan yang tidak boleh larut dalam air. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimanakah cara untuk melarutkan bahan tersebut dengan lebih cepat. Okey, jadi hari ini pada akhir PDPR, murid-murid dapat menyebut bahan yang boleh larut dalam air dan bahan yang tidak boleh larut dalam air dengan menjalankan aktiviti. Okey, anak-anak semua, kita boleh sambung. Okey, lihat semua. Okey, ini bahan larut dan bahan tidak larut. Okey, Nisa memasukkan dua bahan ke dalam air dan mengaduknya. Okey, maksud aduk kat sini ialah kacau. Okey, nampak di sini sebelum diaduk, kita ada dua bahan iaitu biji jagung dan juga gula. Okey, kedua-dua bahan ini dimasukkan secara serentak di dalam cawan yang berisi air. Okey, kemudian diaduk sehingga gula tersebut larut. Jadi kat sini gula tu dah tak nampak dah. Jadi ke mana hilangnya gula? Mengapakah biji jagung masih kelihatan? Okey, gula tidak hilang. Gula larut di dalam air. Biji jagung masih kelihatan kerana biji jagung tidak boleh larut dalam air. Okey, jadi kat sini jagungnya masih ada lagi ya. Okey, kemudian kita akan beralih ke buku aktiviti sains muka surat 58. Okey, pada muka surat ini anda dikendaki untuk membuat satu penyiasatan. Okey, saya jelaskan secara ringkas. Okey, di sini anda perlu sediakan 4 buah bikar ataupun cawan. Okey, di setiap cawan tu kena masukkan separuh ataupun setengah air, okey, ke dalam setiap cawan. Okey, dalam cawan tu awak akan letak ada 4 jenis bahan. Okey, untuk yang pertama serbuk pewarna makanan, yang kedua batu, ketiga gula dan yang keempat kacang tanah. Okey, saya akan berikan satu video kepada anda untuk kita sama-sama lihat bagaimanakah cara penyiasatan itu dijalankan. Okey, anak-anak semua lihat dengan teliti. Kita akan belajar bahan larut dan bahan tidak larut. Untuk itu, buka buku aktiviti muka surat 58. Okey, kita tengok dalam buku aktiviti muka surat 58. Langkah yang pertama, isikan 200 ml air ke dalam setiap bikar. Jadi, kalau tak ada bikar, kita boleh guna cawan. Seeloknya cawan yang jenis supaya kita nampak. Seterusnya, tambah satu sudu kecil pada bahan yang berbeza ke dalam setiap bikar. Bahan yang diperlukan ialah serbuk pewarna. Okey, mesti ada serbuk pewarna. Okey, batu. Yang ketiga ialah gula. Dan yang terakhir ialah kacang tanah. Okey, masa masukkan tambahkan satu sudu setiap bahan yang berbeza. Satu sudu serbuk pewarna. Okey, satu sudu batu. Satu sudu gula. Dan satu sudu. Okey, kita aduk. Selepas diaduk keempat-empat bahan, kita dapat lihat bahawa bahan daripada kacang tanah dan batu tidak larut dalam air. Okey, boleh tengok ni kacang tanah masih ada dan batu masih ada. Manakala gula, ini gula dan serbuk pewarna larut dalam air. Tiada serbuk pewarna atau gula dalam air. Ini menunjukkan bahawa kacang tanah dan batu adalah bahan yang tidak larut, manakala
adalah bahan boleh larut. Okey, sebelum saya mengakhiri sesi pembelajaran pada hari ini, saya ada satu soalan. Tepung. Awak semua tahu kan tepung? Adakah tepung bahan boleh larut ataupun tidak boleh larut? Ya. Okey, tepung adalah bahan tidak boleh larut. Saya ulang lagi sekali. Tepung adalah bahan tidak boleh larut. Kenapa? Okey, ini adalah hasil bancuhan air dengan tepung. Jika dilihat, selepas bancuh air, ada mendakan tepung di bawah. Ini bermaksud tepung adalah bahan tidak larut. Kita bandingkan dengan gula. Gula selepas dibancuh dengan air, diaduk, tiada mendakan. Maksudnya, tepung adalah bahan tidak larut. Okey, terima kasih. Selamat buat buku aktiviti muka surat. Okey, baiklah. Okey, untuk itu, selepas anda memerhatikan penyiasatan itu tadi, kita tengok betul-betul Jadi, bahan yang boleh larut ialah serbuk pewarna makanan. Kita letakkan dia sebagai larut. Batu, tidak larut. Gula, larut. Kacang tanah, tidak larut. Okey, jadi salin semula bahan-bahan yang boleh larut dan tidak boleh larut ya. Yang pertama ni serbuk pewarna makanan dan gula larut di dalam air. Okey, kemudian batu dan kacang tanah tidak larut di dalam air. Okey, kita akan pergi ke subtopik yang berikutnya. Okey, untuk muka buku aktiviti sains muka surat 59. Okey, bagaimanakah ketelarutan bahan dalam air panas dan air sejuk? Adakah bahan itu boleh cepat melarut dalam air yang lebih berlainan suhu? Okey, kita akan lihat satu per satu. Untuk ini kita masih memerlukan penyiasatan. Okey, sediakan susunan alat dan bahan seperti gambar rajah di bawah. Okey, kita sediakan 3 sudu serbuk koko. Okey, kemudian ada air sejuk, air pada suhu bilik, kemudian ini ada air panas. Jadi bagaimanakah tindakan ketelarutan dia? Jadi kita lihat dalam penyiasatan yang berikutnya. Okey, mari kita saksikan video penyiasatan ini. Sebentar. Ketelarutan bahan di dalam air panas dan air sejuk. Kita gunakan 3 cawan yang berbeza. Cawan A air sejuk, cawan B air pada suhu bilik dan cawan C air panas. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita masukkan satu serbuk koko ke dalam setiap cawan dan kita aduk secara serentak. Kita akan masukkan serbuk koko ni serentak dan diaduk. 1, 2, 3. Berketul-ketul. Ini menunjukkan serbuk coklat atau serbuk koko ni larut paling cepat di dalam air panas dan paling lambat di dalam air sejuk. Bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas berbanding di dalam air sejuk. Okey, baiklah. Kita ke seterusnya kita ke buku aktiviti muka surat 59 itu tadi. Okey. Jadi inilah hasil penyiasatannya. Okey. Jadi keadaan air sejuk. Okey, tempoh serbuk koko itu larut ialah lambat. Okey, paling lambat sekali.
Jadi tulis di sini lambat. Okey, kemudian pada suhu bilik cepat dan pada suhu panas paling cepat melarut. Okey. Jadi soalan di bawah ni kita kena jawab. Sebut coklat paling larut paling cepat di dalam air panas dan paling lambat di dalam air sejuk. Okey, bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas berbanding dalam air sejuk. Okey, itu sahaja PDPR kita pada hari ini. Bertemu lagi pada minggu hadapan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.